Salam sejahtera, Salam kuah. salam mahabbah, salam forum buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya Amni Maisarah binti Azmi selaku moderator pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja 2022 pada pagi dan malam yang bening lagi ceria ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel yang kelihatan cantik sangat bergaya pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar tema sosial, iaitu elakkan stigma, tingkatkan literasi kesihatan mental. Hadirin sekalian, apakah itu stigma? Stigma adalah tindakan melabel untuk mencemari seseorang atau sekelompok individu dengan pandangan buruk. Jadi, sebelum bergerak ke lensa perbincangan yang lebih mendalam, molek kiranya kita berkenalan dan bercinta dengan ketiga-tiga ahli panel yang tampak sangat bersemangat pada hari ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi di sebelah kanan saya, saudari Alia Najihah binti Muhammad Nizam. Nampak pemalu orangnya, namun petah bicaranya cukup luar biasa. Assalamualaikum saudari sihat? Alhamdulillah saya sihat. Baiklah, berada di sebelah kiri saya pula, saudari Humairah binti Roslan. Orangnya kecil namun berbakat besar. Assalamualaikum saudari, apa khabar? Salam, saya baik-baik sahaja. Bagaimana pula dengan saudara? Alhamdulillah, saya juga sihat-sihat saja. Baiklah, berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan ahli panel ketiga, saudari Syifa Fauziah binti Fauzi. Nama kena dengan orangnya, sekali dipandang terubat, sekala luka di hati. Jadi selamat datang saudari sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Baiklah, usai salam perkenalan daripada ketiga-tiga ahli panel kita sebentar tadi, kembali semula kepada topik forum kita pada hari ini, iaitu elakkan stigma, tingkatkan literasi kesihatan mental. Hadirin sekalian, apakah sebenarnya kesihatan mental dan sejauh manakah kefahaman kita tentang kesihatan mental dan gangguan mental? Jadi, izinkan saya ajukan soalan pertama kepada saudari Alia Najihah. Adakah saudari sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Baiklah saudari, bolehkah saudari kongsikan pendapat ataupun pengetahuan saudari sendiri tentang definisi kesihatan mental? Silakan saudari. Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan Moderator, ahli panel serta hadirin sekalian. Sebelum lidah menutur kata, sebelum hujah menyusul bicara, izinkan saya mendefinisikan tajuk forum kita pada hari ini. Kesihatan mental merupakan situasi di mana seseorang individu menyadari potensinya, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja secara bersaing dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Seseorang individu boleh dikenakan gangguan mental apabila berhadapan dengan gangguan dalam hubungan interaksi sama ada dalam diri sendiri maupun persekitaran hubungan sosialnya, dan gangguan ini menyebabkan perubahan daripada segi ekonomi dan emosi. Individu yang dikenakan gangguan mental sering dilabel dan dikenakan stigma oleh masyarakat kerana mereka menganggap pesakit gangguan mental ini penampilan dan tingkah laku mereka ini menyimpang dari norma masyarakat. Buat pengetahuan hadirin sekalian, Malaysia merupakan antara negara yang membangun dan tidak terkecuali daripada permasalahan isu kesihatan mental. Kajian kesihatan morbiditi dan kesihatan mental merekodkan bahawa sebanyak 12% rakyat Malaysia berusia antara 18 hingga 60 tahun telah mengalami gangguan mental. Maka jelaslah bahawa negara Malaysia ini telah mempunyai pesakit gangguan mental yang kian berluasa. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih saudari Alia Najihah. Itulah tadi definisi ataupun maksud gangguan mental dan kesihatan mental itu sendiri. Jadi warga dewan sekalian, tahukah kita gangguan mental terdapat dalam pelbagai bentuk, bukan sahaja dalam satu bentuk. Jadi bolehkah saudari Humairah terangkan kepada kami salah satu bentuk gangguan mental yang saudari tahu? Silakan saudari. Terima kasih saudari Ami atas soalan yang diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin warga dewan sekalian. Secara umumnya, penyakit mental dikaitkan dengan gangguan pemikiran, emosi, persepsi dan perilaku. Terdapat 10
gangguan mental yang utama di Malaysia, termasuklah anxiety disorder, bipolar disorder, eating disorder, personality disorder, OCD, PTSD, syndrome response stress, ICAD, dissociative disorder dan somatic symptom disorder. Hadirin warga dewan yang budiman, marilah sama-sama ikuti saya. Kita kupas satu persatu bentuk-bentuk gangguan mental yang sering berlaku di Malaysia. Bergerak kepada bentuk gangguan mental yang pertama, iaitu anxiety disorder ataupun dikenali juga sebagai penyakit anxiety. Penyakit ini merupakan satu penyakit mental yang serius di mana seseorang itu mengalami gangguan kebimbangan berlebihan yang menyebabkan kehidupan sehariannya terganggu. Yang kedua, bipolar disorder yang berpunca daripada gangguan bahan kimia dalam otak yang menyebabkan perubahan yang luar biasa dari segi emosi, tenaga, tahap aktiviti dan keupayaan seseorang untuk menjalankan tugasan hariannya. Yang ketiga, eating disorder ataupun masalah pemakanan. Masalah pemakanan adalah tabiat pemakanan yang membahayakan kesihatan fizikal seseorang individu. Dua contoh penyakit gangguan pemakanan termasuklah anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Hadirin yang saya kasihi, bergerak kepada bentuk gangguan mental yang terakhir iaitu OCD ataupun Obsessive Compulsive Disorder. Penyakit ini merupakan satu cabang daripada penyakit kebimbangan, kerisauan dan keresahan. Penyakit ini terdiri daripada dua komponen iaitu obsesif dan kompulsif. Obsesif membawa maksud terjadinya fikiran berulang yang menyebab terhadap sesuatu yang dapat muncul pada bila-bila masa sehingga menyebabkan pesakit berasa resah dan tertekan. Kompulsif pula membawa maksud kelakuan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang sebagai salah satu solusi untuk meredakan obsesif pemikiran yang terjadi. Saya kira setakat itu sahaja daripada saya buat masa ini. Semoga penerangan yang diberi dapat menjawab soalan saudari sebentar tadi. Saya serahkan semula kepada saudari Ami. Baiklah, jutaan terima kasih diucapkan kepada saudari Humairah kerana telah menjawab soalan saya sebentar tadi. Selama ini kita hanya tahu kemurungan dan kerisauan yang melampau berkaitan dengan penyakit gangguan mental. Namun, tanpa kita sedar, gangguan pemakanan dan juga pemikiran yang ekstrim juga merupakan salah satu bentuk gangguan mental. Hadirin sekalian, nampaknya saudara Syifa sudah tidak sabar dan sangat bersemangat untuk memberikan hujah beliau. Jadi, saudara Syifa, saya yakin seluruh warga dewan ingin tahu ataupun ingin ambil cakna tentang punca dan faktor berlakunya gangguan mental terhadap masyarakat kini. Jadi, bolehkah saudara Syifa berikan pendapat saudari tentang punca dan faktor tersebut? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sayang buat semua. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator yang sangat bersemangat pada hari ini. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin sekalian, berdasarkan persoalan yang dikemukakan oleh saudari moderator sebentar tadi, akan saya kemukakan dua faktor, iaitu yang pertama faktor persekitaran dan yang kedua faktor keluarga. Faktor persekitaran, sesetengah perkara yang berlaku di sekeliling kita boleh merangsang penyakit berkaitan emosi dalam kalangan mereka yang berisiko. Saya akan berikan contoh. Apabila seseorang itu berada dalam persekitaran masyarakat yang sering meletakkan persepsi dan pandangan terhadap sesuatu perkara. Misalnya, definisi cantik yang diletakkan oleh masyarakat iaitu seseorang yang cantik itu mestilah kurus, sehingga menuntut seseorang untuk tidak makan atau memuntahkan semula makanan yang dimakan untuk kekal kurus. Hal ini sering terjadi dalam kalangan remaja, ditambah lagi dengan jiwa remaja yang sanggup lakukan apa sahaja untuk memenuhi keinginan diri, terutamanya jika wujudnya tekanan daripada rakan sebaya. Jika mereka tidak dapat mencapai apa yang diinginkan, pasti akan menambahkan lagi tekanan dalam diri mereka sehingga ada yang sanggup melakukan tindakan di luar kawalan. Sidang hadirin sekalian, faktor yang kedua iaitu faktor keluarga. Di sini saya ingin mengajukan persoalan kepada saudari moderator. Bukankah keluarga sepatutnya menjadi lubuk bahagia dan adakah wajar keluarga menjadi punca kepada gangguan mental ini? Pada pendapat saya, semestinya tidak. Saudari moderator dan ahli panel sidang hadirin sekalian, tidak semua orang mempunyai nasib yang sama, ada yang bahagia dan ada yang terluka.
Didapati bahawa seseorang yang mengalami masalah keluarga, yakni ibu bapa yang sering bergaduh di rumah, dan keluarga yang mempunyai masalah perceraian sering mengalami masalah tekanan mental ini. Kebanyakan anak-anak yang mengalami ketidakharmonian dalam institusi kekeluargaan yang dihadapi sering mengalami masalah ini. Keluarga yang sepatutnya menjadi penguat semangat kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang membuatkan seseorang itu berasa terhina, dipandang rendah dan dibanding-bandingkan sehingga wujudnya tekanan mental kepada seseorang itu. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudari Syifa atas penyampaian cukup mantap sebentar tadi. Jadi jelaslah di sini bahawa persekitaran ataupun percakapan daripada orang sekeliling dapat mempengaruhi minda seseorang. Hadirin sekalian, gangguan mental memberi impak yang sangat negatif terhadap seseorang individu. Jadi, saya membuka soalan ini kepada mana-mana panel yang ingin menjawab untuk menjawab soalan ini. Jadi, soalannya berbunyi, adakah kesihatan mental penting dan apakah kepentingan kesihatan mental itu sendiri terhadap seseorang individu? Silakan. Silakan saya menjawab soalan ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Buat pengetahuan hadirin, seseorang yang normal tidak semestinya mempunyai kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Namun, pada masa yang sama, mereka mampu untuk menjalani kehidupan harian seperti biasa. Menjadi kewajipan bagi setiap individu untuk menjaga kesihatan mental masing-masing. Kepentingan kesihatan mental termasuklah menjadi asas kepada kesejahteraan individu dan masyarakat untuk berfungsi secara efektif. Hal ini merujuk kepada kesihatan mental di mana satu keadaan yang menunjukkan satu keadaan sejahtera di mana seseorang itu menyedari keupayaan diri dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Selain itu, kita dapat melahirkan lebih ramai pekerja yang produktif di negara ini. Fenomena ini kita dapat lihat melalui mental yang sihat. Mental yang sihat dapat dimiliki melalui motivasi diri. Motivasi dapat merangsang mental untuk mendorong seseorang melakukan pekerjaan dengan baik. Tambahan pula, keputusan dalam pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik jika kita berada dalam keadaan yang waras. Bukan itu sahaja, mental yang sihat juga membolehkan kita mengetahui perkara yang perlu dilakukan dan menyusun pekerjaan mengikut kepentingan tersendiri. Hadirin yang saya hormati, di samping itu, kesihatan mental juga membolehkan seseorang untuk mengharungi cabaran kehidupan secara berhemah. Seseorang yang mempunyai kesihatan mental yang baik mampu mengetahui cara yang terbaik untuk menghadapi tekanan. Contohnya, seseorang yang mengalami tekanan boleh beriadah ataupun bersukan untuk mengurangkan tekanan yang dialami. Individu tersebut juga akan berusaha memanfaatkan keupayaan diri untuk mengharungi cabaran yang kian mencabar saban hari. Konklusinya, kesihatan mental yang baik sememangnya memberikan kesejahteraan kepada diri dan masyarakat. Sekian sahaja daripada saya. Kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudari Humairah atas penyampaian yang cukup mempesona dan memukau sebentar tadi. Hadirin sekalian, hadirin warga dewan yang kacak cantik bergaya sekalian. Jadi di sini kita akan teruskan dengan soalan seterusnya yang juga akan dibuka kepada mana-mana panel yang berminat untuk menjawab soalan ini. Jadi, berbalik kepada tajuk forum kita sebentar tadi, elakkan stigma, tingkatkan literasi kesihatan mental. Hadirin sekalian, mungkin mana-mana panel ingin memberi inisiatif ataupun cara-cara untuk menyingkirkan stigma masyarakat terhadap kesihatan mental. Silakan. Izinkan saya memberikan buah fikiran saudari moderator. Silakan saudari. Pada pandangan saya, masalah ini timbul apabila perkataan depresi itu digunakan secara longgar sehingga perkara ini dianggap biasa dan perkara ini telah diambil mudah. Kesedaran dalam masyarakat tentang penyakit ini masih berkurangan dan berada di tahap yang sama sejak dahulu lagi. Masih ada stigma dan sikap suka menghukum menyebabkan pesakit mental menjauhkan diri dari masyarakat. Justru, inisiatif harus diambil untuk meningkatkan kesedaran dalam masyarakat tentang isu kesihatan mental ini. Saya mencadangkan agar program atau persatuan sokongan ditubuhkan dengan lebih banyak lagi bagi meningkatkan kesedaran dalam masyarakat.
Antara contoh pertubuhan bukan kerajaan yang telah berjaya melaksanakannya adalah Mental Illness Awareness and Support Association ataupun lebih dikenali sebagai MIASA. Tujuan pertubuhan ini diadakan adalah untuk menyebar luaskan kepada masyarakat tentang isu kesihatan mental, dan mereka juga turut menyediakan program dan inisiatif sokongan kepada pesakit dan penjaga. Antara misi mereka yang lain juga, mereka ingin memperbetulkan stigma masyarakat tentang perkara ini, dan mereka turut menyokong badan-badan lain dalam memperluaskan isu kesihatan mental. Jadi saya kira apabila persatuan atau pertubuhan seperti ini diperbanyakkan lagi, pasti masyarakat akan lebih peka dalam isu ini. Izinkan saya menambah. Silakan saudari. Normalisasi masyarakat di negara ini menganggap bahawa jika seorang individu berjumpa dengan pakar sekretari, maka mereka ini dianggap sebagai seorang individu yang gagal mengawal dirinya dan akan dipandang rendah. Maka saya kira stigma masyarakat ini haruslah kita singkirkan dengan sebaiknya. Warga dewan sekalian, peribahasa Melayu telah tertulis, mencegah lebih baik daripada mengubati. Perkhidmatan saringan dan rawatan kesihatan yang dilakukan oleh pihak kerajaan perlulah dimanfaatkan sebaiknya. Semua klinik kesihatan di Malaysia perlulah mengadakan perkhidmatan saringan untuk kesihatan mental dan gangguan mental melalui soal selit tertentu. Usaha mempromosi isu kesihatan mental perlulah dilakukan kepada semua golongan, terutamanya golongan remaja. Pesakit gangguan mental ini tidak boleh disisihkan oleh golongan masyarakat, malah mereka perlu diberikan sokongan dan diteliti dengan sebaiknya. Maka sebagai pihak kerajaan perlulah menyedarkan masyarakat bahawa gangguan mental ini bukanlah satu perkara yang boleh diambil mudah, dan perlu menyingkirkan stigma masyarakat, dan perlu dipandang rendah dan perlu dipandang tinggi terhadap perkara ini. Maka saya kira sudah cukup untuk menjawab soalan saudari. Saya teruskan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang telah memberikan pendapat dan buah idea mereka tentang cara menyingkirkan stigma masyarakat terhadap isu kesihatan mental. Hadirin sekalian, dengan inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh ahli panel sebentar tadi, dapatlah kita lebih cakna dan dapat mencegah isu kesihatan mental ini dengan lebih baik. Hadirin sekalian, dapat saya simpulkan di sini bahawa kesihatan mental ataupun gangguan mental bukanlah satu perkara yang boleh dibuat main ataupun dipandang remeh oleh masyarakat, kerana perkara ini boleh membawa dan mencerumus kepada gejala bunuh diri anda tidak dibendung dari awal lagi. Hadirin sekalian, kita mestilah mengambil cakna dan mengambil kisah terhadap pesakit-pesakit mental agar mereka tidak merasa keseorangan ataupun mereka akan rasa lebih dihargai oleh orang sekeliling. Semoga kita dapat mengurangkan kadar peningkatan pesakit mental di negara kita agar negara lebih aman dan sejahtera. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya penerangan daripada ketiga-tiga ahli panel sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Akhir kata, entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam minta maaf, salam minta ampun. Saya mewakili ketiga-tiga ahli panel pada hari ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi memeriahkan majlis forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon akhiri bicara ini. Selanjutnya mohon undur diri. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.